Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berhari raya dan juga selamat menyambut Hari Aidilfitri diucapkan kepada semua penonton kami Wacana Sinar edisi khas Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah, dengan izin Allah untuk tahun 2022 ini, setelah apa yang berlaku dalam tempoh 2 tahun ini, dengan rasa kesyukuran dan juga kesabaran oleh umat Islam di seluruh negara kita, dapat kita menyempurnakan Aidilfitri dan juga menyempurnakan ibadah pada bulan puasa. Dan Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk Wacana Sinar edisi khas Hari Raya dalam suasana kita sudah pun longgar dari segi SOP sosial dan juga ekonomi untuk kita pulang berhari raya ke kampung halaman, dan juga selamat raya diucapkan dan juga selamat menjalani detik-detik indah anda bersama dengan keluarga sepanjang hari raya ini. Untuk Wacana Sinar, saya sebenarnya tidak kesorangan untuk kita membawakan tetamu-tetamu kita yang cukup istimewa, yang amat saya segani. Boleh saya terus saja persilakan tetamu kita bersama kita dalam Wacana Sinar edisi khas Hari Raya Aidilfitri. Bersama dengan kita adalah Puan Finas Yunus dan juga Tuan Fatih Hussein bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Okey, dia hampir selondon baju. Boleh kejap lagi lah. Kita borak dulu baru kita makan. Okey. Apa khabar Finas? Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah. Makin cantik, makin berseri. Masya-Allah, terima kasih. Segala puji buat Allah. Alhamdulillah. Nak tahu rahsianya mungkin tunggu sampai hujung rancangan lah. Okey, terima kasih Tuan Fatih bersama dengan kami. Sama-sama kasih. Pada hari raya ini, di kesempatan ini juga bersama dengan para pelajar dan juga sahabat-sahabat kita dalam MC Plus juga bersama menonton Wacana Sinar edisi khas raya. Okey, dan kita juga akan bersama dengan Tuan Syekh Muhammad Abdul Aziz Ghanim yang juga merupakan berawal dan ahli jawatan kuasa Fatwa Al-Haz Al-Syarif Tanta untuk membawakan dan juga berhari raya bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Syekh, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada Tuan Syekh. Lokasinya di mana pada ketika ini Tuan Syekh? Saya baru saja tiba di negara tercinta Mesir untuk beraya dengan family. Okey, Alhamdulillah. Okey, Tuan Syekh, kita akan bersama dengan Tuan Syekh ketika nanti. Kita nak bersama dengan sahabat-sahabat kita, Finas dan juga Fatih di studio ketika ini. Okey, Finas, ya, hari raya ini mungkin berbeza berbanding 2 tahun sebelumnya. Kita pun sebagai pengamal media merasai perbezaan dan juga dengan rasa kesyukuran itu, Alhamdulillah tahun ini kita boleh berhari raya seperti normal dan juga seperti sedia kala. Tapi untuk Finas sendiri, tahun 2022 ini bagaimana untuk perjalanan Finas sebagai seorang penerbit, pengacara dan juga seorang selebriti televisyen? Masya Allah, soalan yang pertama je dah terus ke arah itu. Terus saja tanya. Sebab dia sangat-sangat berbeza, Mael, di mana seperti yang mungkin yang siapa yang mengikuti Finas di media sosial dan juga di stesen TV sebelum ini, Finas telah pun meninggalkan stesen TV yang telah lama Finas berkhidmat selama 12 tahun, dan sudah pasti sambutan Aidilfitri kali ini agak berbeza selaku seorang pengamal media yang tidak lagi bersama dengan mana-mana media. Tapi insya-Allah perjuangan akan tetap diteruskan. Di mana perjuangan akan diteruskan? Di mana itu kita tunggu. Okey, itu dia, nantikan pengumuman daripada Puan Finas ya. Alright. Tapi untuk Finas sendiri, bukan saja sebagai pengamal media, tapi amat dekat dengan aktiviti misi kemanusiaan ya, bersama dengan mereka yang memerlukan dan juga kurang bernasib baik. Dalam perihal ini, apa yang menggerakkan ataupun yang mendorong anda? Apakah disebabkan tuntutan tugasan ataupun mungkin itu sebenarnya adalah sesuatu yang anda ingin lakukan sedari dulu? Baik Mael, misi kemanusiaan ni sebenarnya selaku pengamal media, Finas mula bekerja dari tahun 2006. Masa itu untuk involve, untuk terlibat dalam segala misi kemanusiaan ni tak ada lagi tau. Ini kita jujur cerita di sini. Kita sekadar selaku pengamal media, kita melaporkan segala liputan berita harian. Cuma pada 2012 satu orang kata turning point, di mana buat pertama kalinya saya bersama dengan NGO ketika itu, Aman Palestin, dijemput oleh Aman Palestin untuk buat liputan di Gaza pada 2012. Dan ketika itu bersama-sama dengan TV Al-Hijrah, saya selaku wartawan TV Al-Hijrah turun ke Gaza untuk membuat liputan buat Aman Palestin, membuat liputan apa yang berlaku di Gaza. Dan ketika itulah saatnya sebaik menjejakkan kaki ke Gaza, melihat segala kita nak cakap macam mana, segala kesusahan, penderitaan, namun mempunyai semangat yang tinggi daripada Muslim kita, saudara kita di sana, membuatkan saya rasa okey, aku bukan sahaja nak jadi seorang pengamal media yang melapor seadanya, namun ini adalah turning point kepada aku untuk menjadi
pihak yang diberikan amanah untuk menyampaikan kebenaran. Okey. Maksudnya menyampaikan perkara yang apa yang saya nampak, apa yang saya interview, apa yang saya lihat, apa yang saya rasa. Jadi di saat itulah turning point for me selaku pengamal media, yang selalunya orang kata pengamal media kena neutral. Kita kena tidak berpihak. Kita kena hanya sekadar mengajukan. Masya Allah, ketika itu hilang semua rasa tu. Saya rasa saya perlu menjadi pejuang truthful, not neutral. Maksudnya kalau kita bertindak hanya sekadar atas pagar, bagaimana kita nak memperjuangkan pihak yang sedang menderita ini. Maksudnya kita lapor ABC, anda decide lah anda nak A ataupun anda nak C di saat A sedang menderita. Tapi untuk decide kebenaran itu satu risiko, satu cabaran yang perlu digalas bagi pejuang kebenaran lah. Maksudnya dia perlu make sure selaku Muslim apa yang Allah kata. Satu-satu isu tu apa yang Allah kata. Kalau Allah kata benda tu haram, benda tu salah, dan kita berada di satu, kita dah tick satu, check, this one betul. Kedua, kita kena tabayun. Kita kena pergi tanya pada sumber ilmu. Maksudnya kalau kita berada di negara bergolak, di Gaza, kita di saat seluruh dunia mengatakan Hamas itu adalah militan, adalah ekstremis, tapi kita kena pergi interview Hamas itu. Kita kena ajukan kepada pihak Hamas, kita kena betulkan kau didakwa begini di saat begitu, dan kita tanyakan kepada masyarakat di situ bagaimana Hamas menyantuni mereka selaku pentadbir di wilayah di semenanjung Gaza. Dan yang ketiga, adakah ia menepati 5 maqasid syariah? So, saya memegang konsep kebenaran saya 3 itu. Apa Allah kata, apa sumber ilmu kata, dan adakah ia menepati maqasid syariah. Okey. So, itu dia. Sebenarnya kalau diikutkan kepada ramai pemerhati ataupun pengikut-pengikut Finas, ia bukan laluan yang mudah untuk Finas juga ya, kerana sepanjang laluan bertahun-tahun sebagai pengamal media dan menyampaikan apa yang dirasakan benar itu, ada juga tentangan, bukan saja dari dalam tetapi juga dari pihak luar. Jadi bagaimana Finas menghadapi tekanan dan juga tentangan yang mungkin boleh melemahkan semangat orang yang tidak kuat? Dia begini Mael, Nabi satu susuk tubuh yang sempurna pun dilontarkan najis. Apatah lagi kita manusia yang sangat penuh khilaf. Kita nak bawa benda yang betul, di saat orang dah mula kenal kita pasti akan ada haters. So di situlah kita kena fokus dengan objektif kita, dan kita kena fokus dengan adakah apa yang aku perjuangkan ini benar. Once kita rasa benda tu benar, dan kita kena abaikan semua suara-suara ini dan fokus pada perjuangan kita. Itulah yang menjadikan Finas Yunus pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, Tuan Fatih, ramai sebenarnya yang bagi komen dekat saya, tak sabar nak tengok Cikgu Fatih ni bersiaran di Wacana Sinar. Sebelum tu saya dengar Puan Finas cakap tadi, saya rasa macam wow, saya macam terinspirasi. Okey, saya rasa yang patutnya jadi cikgu ni Puan Finas ni. Dia guru kepada kami semua. Alhamdulillah. Tapi kan bercakap pasal inspirasi ni, apa yang menginspirasikan MC Plus untuk membawa satu pembaharuan dalam kaedah pendidikan, kaedah pengajaran yang lebih fun kepada anak-anak ni, tapi masih lagi tertakluk kepada untuk meningkatkan kualiti dan juga tahap pendidikan mereka? Saya ambil personally diri saya sendiri. Kalau saya mengajar tu, saya memang memikirkan saya tengah tengok my anak-anak. Saya ada anak-anak, ada 5 orang. Jadi bila saya tengok anak-anak tu, saya nak diorang pandai supaya nanti kita akan lahir generasi yang bijak pandai dan akan membangunkan negara, dan kita akan gah di mata dunia. Jadi bila saya nak anak-anak ni pandai, saya sendiri yang mengajar perlu juga mengeluarkan kreativiti macam mana nak menarik minat diorang. Jadi dulu waktu kita sekolah pun, bila kita belajar, kita tahu cikgu mana yang kita suka, mana cikgu yang kita rasa sedikit garang tapi seronok. Jadi kita bila dah sampai tahap mengajar ni, saya combinekan mana yang boleh untuk saya masuk ke dalam jiwa student. Kalau saya ambil perumpamaan, kalau dulu ini cikgu, ini kita, cikgu akan minta student untuk naik ke atas. Tapi kalau sekarang ni apa yang saya buat adalah, kalau ini saya, ini student, saya akan turun bawah. Bersama dengan dan bersama dengan diorang rasa seronok belajar, dan kita baru bawa naik ke atas. Gitu. Okey, kalau untuk kita lihat pelajar-pelajar SPM 2021 baru saja selesai exam ya. Macam mana untuk mereka persiapan? Ialah 2 tahun mungkin kita lihat 2 batch mengambil SPM dalam suasana PKP. Tapi kali ini mungkin longgar sedikit. MC Plus menyediakan mereka untuk SPM tahun ini bagaimana? Sebelum saya jawab soalan yang tu, saya nak jawab dulu soalan yang dah habis SPM.
yang dah habis Dah habis, SPM, yang dah habis SPM ni kalau fikirkan balik, diorang waktu form 4 PKP, tak belajar offline. Yang selama ni dah belajar jumpa cikgu depan-depan dan terus tiba-tiba tukar menjadi online. Ya. Itu waktu form 4. Form 5 pun sama, sekolah buka, sekolah tutup, sekolah buka, sekolah tutup. Jadi perasaan diorang tu, kalau kita, emosi diorang tu ada naik, ada turun. Jadi bila kita bawakan online pula kepada student, kita tak boleh terus push diorang. Ya. Kita kena bawakan dalam keadaan yang santai, tapi bak kata orang sampai. Okay, jadi persiapan diorang kita memang bagi banyak. Kita bagi masif. Okay. Contoh seminar Homework seminar banyak. Dia bukan setakat homework, tapi more to seminar yang free banyak. Alright. Contoh kelas, kita dah bagi kelas, tapi kita juga bagi extra session. Supaya yang dah dapat tu, okay, kalau you dah dapat, okay, you okay, kita tolak tepi. Yang rasa tak dapat, join kita punya extra pula untuk pastikan you tak tertinggal. Okay. Jadi biar tak ada yang tercicir lah. Betul, kita cuba cater sebanyak mungkin yang ada. Alright, itu istimewanya MC Plus. Itu disebabkan itulah MC Plus menjadi antara pilihan utama untuk adik-adik kita mengulang kaji pelajaran dan sebagainya. Baik, kita nak beralih kepada Tuan Syekh. Alhamdulillah Tuan Syekh, terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Hikmah di sebalik wabak ini, kita kembali kepada tajuk kita. Sebenarnya kita membawakan kepada konsep syukur. Dalam konsep syukur dalam Islam ni sudah pasti kita melihat kita mensyukuri dan juga kita mengimarahkan apa yang ada di hadapan mata dan juga apa yang berada dalam sekeliling kita. 2 tahun ini kita tidak boleh beraya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Maka nikmat itu mungkin ditarik balik oleh Allah SWT. Kali ini diberikan semula nikmat itu untuk bersama keluarga, bersama sahabat handai. Jadi bagaimana Tuan Syekh menterjemahkan konsep syukur ini dalam konsep perayaan dan juga dalam suasana perayaan pada tahun ini, Tuan Syekh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersua muka walaupun di rangkaian maya, tetapi inilah satu yang sangat jelas bahawa alhamdulillah, walaupun kita berlainan bangsa, berlainan bahasa, berlainan adat budaya, tetapi alhamdulillah kita tetap persaudaraan dan alhamdulillah kita mempunyai nikmat yang begitu besar, iaitu nikmatul Islam. Terima kasih kepada Tuan Ismail selaku moderator, juga rakan sebentas dengan saya Puan Finas dan juga Cikgu Fatih. Saya sangat tertarik dengan Puan Finas dengan kata-kata beliau mengenai matlamat atau aim yang dia bawa, dan juga Cikgu Fatih. Kita kena faham bahawa setiap ujian mestinya ada hikmah. Dan ulama kata hikmah tersirat di sebalik ujian, seumpama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, dan ada berbagai riwayat. Ada daripada Sayyidina Abu Hurairah dan juga ada satu riwayat daripada Ka'ab bin Malik yang bawa maksud berumpamaan seorang mukmin adalah seperti anak pokok. Anak pokok tu pula anak pokok yang lembut dan mudah dilontarkan angin. Ada kalanya hembusan angin itu menyebabkan ia terkulai, menunduk, dan kadang-kala pula ia menegak. Demikianlah keadaannya sehingga masanya tiba, sama ada kering atau mati. Jadi saya bukan tapi hikmah sebalik COVID-19 ni amat besar dan banyak. Kalaulah kita lihat daripada sudut kehilangan insan tersayang, sama ada disebabkan pandemik itu, faktor lain sepanjang tempoh menghadapi pandemik merupakan antara ujian paling besar yang menimpa seseorang atau sesebuah keluarga. Sampai kita sendiri, ahli fiqh,
kita pula jadi susah. Sebab apa? Sebab kita kena menyediakan tanggungjawab terhadap wajib masa. Kita hari ni nak tengok macam mana kita nak uruskan jenazah. Sebab jenazah kematian COVID-19 tidak sama dengan jenazah biasa. Kita nak tengok pula di kalangan orang yang masih hidup lagi ni, macam mana kita nak suruh mereka ni ambil ubat. Dan kita pula lihat kitab tua atau kitab fiqh lama, kitab kuning, bagaimana menepati kaedah tolak itu lagi ringan pada angka. Jadi kita nak tolak wabak dengan kita mengambil ubat, itu lagi ringan pada kita kena penyakit, kemudian kita nak cuba angkat, lagi susah. Jadi kalau kita cuba kita nak tolak kereta, yang mana ringan? Kita tolak kereta atau kita angkat kereta? Kita tolak kereta lah, lagi ringan. So kita nak menepati kaedah fiqh yang sesuai supaya kita nak menggalakkan orang ambil ubat. Lepas tu berbagai pula cerita, berbagai pula fatwa, berbagai pula kata-kata di sosial media. Ada pula di sesebuah negara orang yang mengata, oh ini bukan ubat, ini dia akan menyabit kematian, ini alamak. So kita pula ada peranan besar terhadap masalah ini. Jadi yang paling penting kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi. Ulama kata tambah apa? Tambah nikmatnya. Maknanya ini tanggungjawab atas semua manusia, kena wajiblah hidup di suasana syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala penutup ayat Quran, wala in kafartum, dan jika kamu berkufur. Di sini kufur yang disebutkan adalah kufur juhudun ni'mah. Kita tidak menunaikan tanggungjawab terhadap nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa boleh tarik balik. Tetapi masa Allah Subhanahu wa taala tarik balik, barulah kita sedar, alamak. Sebab itulah kalau kita pendek kata, kalau kita sedar daripada peristiwa yang berlaku atau daripada ujian tersebut, kita mesti muhasabah. Titik pertama, bermuhasabah diri. Yang kedua, syukurlah atas nikmat yang sedia ada. Okey? Ya. Baik Tuan Syekh, kalau kita rangkumkan kepada konsep mensyukuri nikmat dan juga bertawakal kepada apa jua yang diperturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perihal kita melihatkan kepada takdir ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedia maklum dan kita menerima hakikat segala-galanya sudah ditakdirkan dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebegitu, bagaimana konsep untuk kita berusaha, berikhtiar dan juga berdoa, insya-Allah boleh menghasilkan satu takdir dan juga mungkin boleh memberikan suatu kebaikan kepada umat yang berdoa dan juga berikhtiar. Jadi bagaimana konsep ini boleh kita samakan dalam kita memerangi pandemik, kita menghadapi kesusahan ataupun kita menghadapi pergolakan yang sedang berlaku di dunia pada ketika ini, Tuan Syekh. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Yang penting, mula-mula kita kena tahu bahawa semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua takdir terhadap setiap individu adalah khair, adalah baik. Dan terdapatnya dalam sebuah hadis kudusi, sebab hari ini kalau Tuan Ismail nampak, kita sering dengarlah daripada sahabat kita atau daripada kawan-kawan kita di sini di sana, sentiasa memandangkan fikiran dan mata terhadap orang lain. Kenapalah dia ni kali, kenapa dia ni duduk rumah mewah, kenapa dia ni anak ramai, kenapa dia tu hidup mewah, kenapa? Ini rezeki. Jangan soal fikir. Kita kena menyebut dengan keadaan kita sendiri. Jangan menyebut dengan keadaan orang lain. Itu rezeki dia. Sampai terdapatnya dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita manusia ni, andai katalah kalau kamu tidak berpuas hati dengan ketetapan aku atau dengan takdir aku, mai aku nak bagi peluang kamu supaya kamu boleh nampak semua tetapan aku atas semua manusia. Bukan sekadar itu saja, bahkan aku memberi lagi kepada kamu kuasa supaya kamu boleh pilih apa yang kamu hendak. Kamu akan lihat bahawa
ketetapan atau takdir aku terhadap kamu adalah takdir yang terbaik dan sesuai dengan kamu. Kalaulah keadaan begitu, maka kita kena rida lah. Kalau kita rida, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Talib apabila beliau mentakrifkan konsep takwa, ar-rida bil qalil. Rida dengan sedikit. Rida dengan sedikit tentulah mesti ada barakah. Dan barakah ni satu nikmat yang begitu besar yang kita tidak boleh lihat dengan mata kita, tetapi kita boleh rasa. Tentu juga rida itu akan dijelaskan apabila kita berdoa. Cuba tengok kita hari ini, ya, kita berada di raya, ya, kita di suasana hari raya. Jadi berdoalah, berdoa atas segala-gala nikmat, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk zuriat, berdoa untuk cucu cicit kita, berdoa untuk tok moyang kita, berdoa untuk rakan, berdoa untuk kawan, berdoa untuk jiran, berdoa untuk pemimpin, ya, supaya boleh mentadbirkan urusan dan negara, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, ya. Doa untuk musuh kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk, dapat hidayah. So, kita hidup di suasana doa dan syukur. Masya Allah, Masya Allah. Sesungguhnya doa itu adalah senjata terbaik bagi umat Islam. Dan apa yang boleh digambarkan, kalau disimpulkan, tidak semestinya rumput di sebelah padang sana lebih baik daripada rumput yang sedang kita pijak pada ketika ini. Terima kasih Tuan Syekh. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Syekh seketika nanti. Finas, kalau tadi kita banyak bercerita tentang konsep syukur, ya, konsep kita melihatkan kepada keadaan diri kita sendiri dan juga melihat dalam kerangka apa yang mampu kita lakukan. Ia juga merujuk kepada bagaimana kesederhanaan itu menjadi prinsip kepada seseorang dalam mengamalkan kehidupan, tidak kira bersama dengan orang lain ataupun kehidupan secara peribadi. Jadi bagaimana konsep kesederhanaan itu Finas memandang ia sebagai satu konsep yang bukan hanya lahir di bibir tapi perlu dipraktikkan? Ya, dia sebenarnya pandemik pada tahun 2020-2021 sebenarnya banyak sangat mengajar saya secara personally dan saya melihat dari pelbagai lapisan juga. Tapi jika bercakap daripada sudut personally, memang kita boleh nampak bahawa pandemik ini blessing in disguise. Dan saya suka sangat bila Syekh cakap tadi, setiap takdir itu baik. Ya, setiap takdir itu Allah tetapkan adalah kebaikan untuk hamba dia. Memang betul. Sebab apa yang saya lihat, kami selaku pengamal media, kita bekerja seperti biasa, Ismail. Kita tak ada pun bekerja dari rumah. Kita masuk office seperti biasa. Pergi location dengan mendedahkan diri kepada virus. Namun apa yang kita lihat, ia banyak, saya boleh katakan dari perjalanan rumah ke pejabat ketika itu di TV Al-Hijrah, banyak mengubah sudut pandang saya selaku seorang manusia dan hamba Allah. Sebab keluar rumah daripada jalan yang pada dahulunya sesak, kosong. Sebab semua work from home. Itu kita dah rasa macam, ya Allah, bila engkau uji sesuatu, pada bila-bila masa ia berubah sekelip mata. Dan saya jalan lagi, bawa kereta, drive ke depan, kubur di sebelah kanan, penuh dengan ambulans menghantar jenazah-jenazah pesakit COVID-19, penuh dengan lengkap PPE. Sampai ke office kosong. Hanya pengamal media macam kami di team production sahaja yang bekerja dengan norma baru, dengan tak pernah 24 hours dengan mask, kena pakai mask. So di situ kita melihat bahawa Allah nak uji tu pada bila-bila masa sahaja, dia boleh berubah sekelip mata cara hidup kita. Itu belum lagi kita bercakap tentang kesederhanaan berpuasa. Kita tahu memang orang selalu cakap bulan puasa inilah masa untuk kita muhasabah diri. Bagaimana mereka yang tidak bernasib baik, yang tidak perlukan Ramadan untuk menahan lapar. Golongan rentan yang setiap hari menahan lapar, melihat muka anak, yang seorang ayah setiap hari yang apa aku nak bawa balik untuk anak aku. Namun kita bulan Ramadan baru kita dapat rasa, baru kita macam menjiwai. Oh, macam ni rupanya orang yang berlapar. Namun pada pandemik Ramadan dan Syawal, pandemik ni betul-betul mengubah sudut pandang kita. Ya Allah, sebenarnya kesederhanaan ini wajar dipraktik pada setiap masa. Sebab itu Islam ni satu agama yang sangatlah indah, di mana memang dia nakkan kita bersederhana setiap masa. Daripada sudut apa pun, kalau tidak. Tapi dia nampak tak Mael, bila kita dah kembali beraya,
kita boleh lihat balik macam mana. Tak ada sederhana dah. Tak ada. Kita macam lepas geram. Ini muhasabah untuk diri saya jugalah. Okay. Kita terlupa, ya Allah, 2 tahun kenapa aku boleh beraya dengan baju biasa je, sebab kita tahu kita tak balik kampung, kita dengan keluarga kita je. Tapi kuih raya pun tak ada. Ni pun kuih raya dah banyak depan. Ya. Jadi betapa sebenarnya pandemik ini saya boleh kata satu rahmat. Betul. Yang Allah turunkan pada kita, tapi terpulang kepada satu susuk tubuh itu untuk melihat ujian itu adakah ujian yang penuh hikmah untuk aku ataupun ia satu bala ataupun satu musibah. Sebab bagi saya pandemik ni banyak sangat mempamerkan sisi-sisi yang selama ni didiamkan, tapi bila Allah turunkan ujian dari pelbagai lapisan pentadbiran kerajaan maupun komuniti maupun keluarga, kita boleh lihat, oh, rupanya jika sesuatu berlaku pada masa depan, Allah dah bagi kita persiapan 2 tahun ni. Daripada sudut pentadbiran, kementerian mana kita boleh lihat yang betul-betul perform, yang betul-betul bersama dengan rakyat, yang menolak tepi segala politik, kita boleh nampak dah, ini pemimpin yang begini, ini pemimpin yang begitu, ini kementerian yang bagus, yang cemerlang. Ini dan saya antara kementeriannya saya boleh katakan KKM. Disebabkan dengan usaha keras KKM, usaha keras Mosti di bawah Menteri YBKJ sebelum ini. Dan dengan izin Allah, dengan berkat doa dan kerjasama masyarakat, kita dapat berhari raya seperti biasa pada tahun ini. Ini adalah usaha yang perlu diwar-warkan, usaha yang baik, dan saya menyeru semua kementerian bekerja seperti mana KKM berusaha keras dalam membantras pandemik. Itu daripada sudut kementerian. Muhasabah untuk sosial, komuniti. Sejauh mana kita menggalas tanggungjawab selaku masyarakat dalam membantu pemerintah, sejauh mana kita betul-betul mengikut seperti apa yang agama ajar, patuh pada ulil amri dalam isu vaksin, dalam isu SOP, dan yang ketiga keluarga. Sejauh mana kita selaku ketua keluarga, anak-anak memahami konsep sederhana, dan saya paling suka pada Syawal 2 raya yang sebelum ini yang 2019. Kita PKP 2020 dan 2021. Kita masih tak boleh balik kan? Pernah tak Mael terfikir, Sefati terfikir yang kalian yang kena membaca khutbah untuk isteri dan anak-anak? Betul. Malangnya saya belum beristeri dan mempunyai anak. Jadi saya tidak merasa. Inilah ruangnya, masih single and available. Tapi betul. Itu antara contoh yang membawa pembaharuan dalam corak hidup kita, dan juga bagaimana kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang lelaki juga membawa haluan kepada keluarga kita sendiri. Tapi Finas, di sebalik kita bergembira di hari raya ini, ada juga insan yang bersedih. Dalam konsep muhasabah itu, kita juga muhasabah ketentuan yang baik itu juga. Ada juga ketentuan yang ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, takdir kepada mereka yang berada di Palestin, mereka berada di Lebanon dan sebagainya. Jadi pengalaman Finas sendiri, pernahkah dalam satu ketika menjadi lemah dan juga rapuh disebabkan dibuai emosi melihatkan segala pergolakan yang berlaku di depan mata? Itulah cabaran seorang pengamal media. So, setiap kali kalau kita berada di war zone ataupun konflik zone, di mana kita kena pandai mengetepikan emosi, layanlah kita. Manusia biasa, wanita, seorang ibu, sudah pasti kita akan melihat bayi terkulai di hadapan mata saya di Kem Yarmouk di Damsyik. Memang waktu tu Abang Sador daripada, saya boleh cakap volunteer daripada Eropah pun mengalirkan air mata sebab melihat betapa teruknya saudara Islamku di saat aku di sini bersenang lenang makan seperti biasa, di saat mereka berlapar selama 201 hari. Dikepung oleh tentera Bashar. Jadi sewaktu itu di Syria, dan cabaran saya ketika itu, okey Finas, kita lepaskan dulu fitrah seorang ibu wanita. Memang saya menangis, saya peluk saya punya rakan sukarelawan, saya kata kenapa, mana kita selama ni? Itu soalan saya, mana kita selama ni? Kenapa kita tak datang lebih awal? Dan lepas mengalirkan air mata, terus fokus, okey, aku kena bawa pulang cerita sebenar ini kepada rakyat Malaysia supaya lebih banyak bantuan boleh disalur. Sejujurnya Ismail, memang keadaan saudara Islam kita di Palestin, di Myanmar, Rohingya,
di Afghanistan, di Iraq, di setiap wilayah bergolak. Kalau kita rasa pandemik ini susah, mereka lagi susah. Kalau kita rasa pandemik ini susah, bagi mereka tak ada apa pun pandemik ni. Okey. Kalau kita rasa aku dibuang kerja, apa aku nak bagi anak aku makan, kita masih ada sisi-sisi satu gayung beras untuk anak, mereka dah lama tiada, Mael. Itu yang keadaan yang paling teruk, yang mana kita merasakan di mana suara dunia, di mana PBB, di mana pemimpin-pemimpin Islam dunia yang kaya raya, di mana mereka? Kenapa mereka meninggalkan Kabul, Afghanistan sebegitu sekali yang kita tahu. Sekarang ni kita baru dipertontonkan dengan pelbagai laporan berita. Tahun 2050 kita akan berdepan dengan krisis makanan. Di Kabul sudah berlaku sekarang. Di mana kita? So, kalau nak bercakap tentang pandemik di Malaysia ini, 2 tahun ini adalah satu benda yang sangat susah, saya akui. Ia sangat susah. Namun jauh sekali untuk dibandingkan dengan saudara Islam kita ataupun saudara-saudara kita di Rusia maupun Ukraine. Apabila sebuah negara itu berperang, keadaannya itu sesuatu yang tidak boleh digambarkan, Mael. Saya doa banyak-banyak supaya Malaysia jauh daripada tidak akan sesekali berdepan dengan situasi yang saya lihat di negara bergolak, kerana melihat kepada sosial, kepada masyarakat kita masih lagi belum bersedia berhadapan dengan peperangan. Masya Allah, Masya Allah. Setiap masyarakat itu diuji berbeza. Sememangnya Allah tidak akan menguji satu kaum sekiranya tidak mampu untuk menerima dan juga menanggungnya. Terima kasih Finas. Fatih, perjuangan Fatih juga mungkin berbeza berbanding apa yang dipertontonkan dan juga dibawa oleh Finas. Kalau Finas mendidik masyarakat untuk cakna dan juga tahu tentang apa yang sedang berlaku pada ketika ini, Fatih juga membawa perjuangan untuk membantu anak-anak kita, membantu anak-anak bangsa kita supaya lebih tekun belajar, lebih tahu bahawasanya nilai ilmu itu bukan hanya berada di dalam kelas tetapi untuk dibawa kepada masa depan dan juga fasa selepas ini. Jadi bagaimana MC Plus juga turut menerapkan bahawasanya lifelong learning ataupun kita perlu belajar selagi mana di kandung badan, selagi mana kita masih bernafas dan selagi mana kita mempunyai keupayaan untuk belajar. Terima kasih atas soalan Encik Ismail. Saya dekat sebelah ni nak bagi tahu kepada semua student yang ada dalam ni yang tengah tengok this session, contohi ini Puan Finas, antara contoh yang perlu awak ikut. Allahu Akbar. Dan saya nak bagi tahu kepada student, saya mungkin ambil semangat daripada Puan Finas, saya kecilkan skop tu dalam saya punya bidang pembelajaran lah. Betul. Apabila Puan Finas tengok mereka-mereka sana ada baby yang terkulai layu, macam mana diorang nak survive, saya ambil dalam part pendidikan, saya duk memikirkan macam mana student form 5 2020 waktu tu tiba-tiba tukar pada bulan 3 online, pandemik, diorang nak survive untuk SPM. Jadi saya pun memikirkan apa yang kita boleh buat. Sebenarnya 2 minggu kami terduduk, terdiam, MC Plus terdiam. Sebab kita selama ni offline. Kita tak tahu apa kita nak buat untuk pastikan diorang masih lagi dapat pendidikan waktu online. Jadi itu yang kita dapat idea. Alhamdulillah, idea ni memang datangnya daripada pencipta lah. Kita dapat satu app which is Zoom untuk kita mengajar student online. Pada mula tu memang sedikit awkward. Bayangkan sebelum ni kita mengajar offline, kita jumpa student, kita boleh tengok dia orang punya reaction. Tapi sekarang ni kita hanya tengok screen dan tak nampak pun muka student, kita hanya membayangkan. So bila membayangkan tu sebenarnya personally saya rasa lebih sampai sebab saya membayangkan macam mana keadaan mereka yang motivationnya naik kadang-kadang, motivationnya turun kadang-kadang. Saya dapat DM, saya dapat daripada Instagram kata, "Sir, saya tak tahulah macam mana nak hadap SPM ni semua, sir. Saya takut, saya risau," dan pelbagai. Jadi kita dekat belakang tabir memang berusaha sungguh-sungguh. Dari soal kita punya setup dari segi kelas studio tu sendiri, saya boleh kata kami buat sehabis baik. Bukan habis silibus, habis macam tu tadi. Bukan. Daripada sekecil-kecil benda kami memang buat sungguh-sungguh. Contoh, ramai orang mungkin kata nak buat online, buat je lah, tak ada masalah.
Sebenarnya tidak. Kalau ada cikgu, ada online dan juga ada student, adakah dia akan sampai? Juga tidak. Jadi kami even dalam studio, kami bagi lighting cantik. Kenapa lighting cantik? Sebab bila nak mengajar, kalau student tak nampak macam mana? Jadi itu akan jadi penyebab dia orang tak boleh nak teruskan. Selain daripada lighting, kami starting daripada whiteboard bertukar menjadi iPad, maksud saya pakai tablet untuk pastikan pembelajaran tu mudah bagi diorang. Jadi itu adalah satu usaha yang kami juga nak tunjukkan pada student, bila you belajar, you bukan setakat belajar habis SPM, that's it. No. You juga kena ada dalam diri itu untuk memberi pada masyarakat. You juga kena tahu dalam belajar bukan semata-mata pass dapat A, you enjoy. No, tapi you kena tahu dalaman you tu macam mana. Sasiah tu berjumpa dengan orang kemudian hari, adakah you memberi kebaikan pada orang. Jadi bila saya dengar daripada Puan Finas tadi, daripada Encik Ismail, daripada Tuan Syekh, itu membuatkan saya rasa lagi berkobar sebenarnya untuk pastikan student-student ini bila belajar bukan belajar semata-mata dan bukan lepas exam, just lepas exam. No. That is why in my class saya bagi tahu, saya mengajar juga, tapi saya selitkan motivation. Saya selitkan juga life lesson untuk you boleh survive dekat luar sana. Dan bila student, kalau you dengar apa yang disampaikan tadi, you punya keresahan yang perubahan you daripada offline menjadi online tu, kalau kita bandingkan sekarang, kita bukan bandingkan waktu you tengah menghadap tu, maksudnya you tengah lepas, kita dah ada kelegaan sekarang, dah longgar sikit. Kalau you fikir-fikir balik, you patut bersyukur dengan apa yang you tengah hadap sekarang. Sebab yang you tengah hadap sekarang ni kecil kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara mara kita dekat luar. Jadi pertama, bersyukur sebab you dah lepas that phase. Dan percaya atau tidak, saya bagi tahu pada student, kalau you lepas fasa ini, you sebenarnya tengah develop menjadi someone yang kuat. Bukan sahaja luaran, dalaman. Dan waktu you habis SPM, you habis you punya exam, you menjadi orang yang berjaya dekat luar sana tu. Bak datanglah macam mana ujian sekalipun, InsyaAllah kalau dalaman tu kuat, you boleh hadap. Bak datang tu. Ya, bak datang. Itu dahsyat tu kan. Okey, tapi kan yang bestnya pasal MC Plus ni, sebab tenaga pengajar ni kan, dia macam segar atau fresh. Ada yang muda-muda juga kan. Jadi itu juga menarik minat anak-anak kita ni untuk belajar. Sebab bukan saja cara penyampaian, tetapi bagaimana cara cikgu-cikgu tu mendekati. Bercakap tu kan. Cara bercakap tu kan. Finas sendiri pun dah nampak mereka. saya sebenarnya asalnya tadi macam apa, rasa kita just nak santai. Tapi bila Puan Finas sudah bercakap, saya rasa macam wah, ini satu benda yang inspirasi. Tanpa sefati sedar, saya pun sangat meletakkan dia sebagai saya tak tahulah Mak Ella, I think kenapa zaman saya tak ada cikgu sebegini. Terima kasih kepada cikgu-cikgu saya. Mungkin cikgu-cikgu ketika itu, itulah pada ketika itu. Tapi pada saat sekarang dengan pandemik, kehadiran MC Plus sangat-sangat membantu anak-anak kita untuk yang dah down, tak nak belajar. Tak apa, nanti boleh subscribe anak untuk kami cuba. Kalau saya boleh tambahkan sikit. Bila kami mengajar, kami juga waktu this pandemic, tambah-tambah lagi bulan puasa, kami nak bagi tahu pada student yang you bukan setakat belajar, kami ada buat orang kata CSR. Okey. Yang mana kami, salah satu contoh program yang kami buat adalah jelajah kurma. Baru-baru ni kita pergi dekat Kelantan, Kedah, dan sebenarnya hari ni kami berada di PJ. Okey, untuk kami bercollaborate dengan MRA, Malaysian Relief Agency. Untuk kami memasak, dan juga kami mengedarkan pada golongan yang memerlukan, dan juga kami mengajak student sebenarnya yang berkelampangan datang tengok sendiri, bukan setakat you tengok buku semata. Ini adalah real life. Okey, ada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi sebab tu you perlu jadi pandai. Student perlu jadi pandai, ada bijak, ada otaknya, supaya you boleh membawa negara kita ni naik. Itu yang saya mula-mula tadi ada sampaikan. Jadi
kita ada buat jelajah ke rumah tu untuk pastikan student boleh nampak juga. Kita ada juga buat 1 hari 1 PPR. Yang mana kita ada masak biryani ayam dan juga daging untuk kita edarkan, agihkan. Okay. Dan juga program-program contoh kita ada buat COVID kit. Okay. Yang mana waktu kes naik tempoh hari, kita beli sebanyak mungkin COVID kit untuk kita agihkan pada student-student yang memerlukan dan juga kawasan kampung mereka. Maknanya kita bukan setakat jadi cikgu dan kita buat semua benda. Kita bagi student untuk rasa menjadi orang kata apa tu, sukarelawan. Jadi kita kata siapa nak sukarelawan untuk agihkan diskit kepada kawasan kampung awak. Okay. Jadi ramai yang sukarelawan dan bagi juga pada kawasan kampung mereka. Daripada situ diorang dah terbuka minda. Dan paling best juga Cik Ismail, Puan Finas dan juga Tuan Syekh, waktu-waktu COVID, waktu-waktu tengah naik kes tempoh hari tu, ada yang belajar tapi waktu tu diorang ada dekat kuarantin, pusat kuarantin. So saya cakap macam, wow, hang kuarantin kenapa nak belajar lagi? Masih semangat nak belajar. Tapi diorang cakap, no sir, saya kena teruskan sir. So itu adalah benda yang mahal. Sebab semangat daripada sir tu, daripada sir Mati tu, itu yang membuatkan diorang berkobar-kobar nak belajar tu kan. Tapi yang best atau yang menariknya, MC Plus ni bukan hanya membina IQ tapi EQ para pelajar juga untuk melibatkan mereka sekali dalam aktiviti-aktiviti CSR dan sebagainya. Daripada itu juga kita nak beralih kembali pada Tuan Syekh. Tuan Syekh, tidak salah untuk kita bergembira di hari Lebaran ataupun di Hari Aidilfitri, dan itu juga disyariatkan dan juga diharuskan di dalam Islam supaya kita meraihkan yang dianggap sebagai hari kemenangan setelah sebulan kita berpuasa. Namun untuk kita bergembira itu, bagaimana kita mengamalkan kesederhanaan, berpada-pada dan juga kita menginsafi kegembiraan yang sedang kita raikan pada ketika ini, Tuan Syekh. Okey, terima kasih Encik Ismail atas soalan yang diajukan. Terima kasih juga pada Cikgu Fatih. Saya sangat tertarik dan sebenarnya itulah tanggungjawab cikgu. Gaya itu sangat-sangat penting dan memain peranan. Cikgu buat datang ni. Saya lari sikitlah pada soalan tu. Pada soalan tu kita lari sikit. Saya ingat zaman dulu, 35 tahun dululah, waktu kita budak kecil, kita nak ke masjid, kita nak pergi duduk di saf hadapan, dan kita tahulah saf hadapan ni di Suri dijajah oleh orang tua, tua saja yang duduk saf hadapan. So bagi budak-budak ni tidak dibenarkan duduk di saf hadapan. Jadi apabila saya nak masuk hadapan tu, saya ada seorang pakcik tu, dia masih hidup lagi. Apabila dia tengok saya ni, dia tak bercakap tapi dia buat isyarat gini. So maknanya balik ke belakang lah. Kita budak umur baru 10 tahun, apa salah yang kita lakukan? Tapi diam saja, anding kita duduk di belakang, tapi kita punya dalam hati tu kita geram sangat. Sekarang kalau pakcik tu jumpa saya, dia kata, Syekh, bila mari jumpa lah. Saya boleh bangkit sangat cerita lama, kata, you tak ingat aku zaman dulu buat macam mana. Itu gaya. Kita nak tarik orang untuk nak sayangi, untuk nak cinta ilmu tu bukan senang sebenarnya. Betul. Dan itulah tanggungjawab guru. Itu. Terima kasihlah cikgu. Kita pergi ke soalan. Raya untuk bergembira. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Jadi kita berpuasa selama 30 hari dan kita menjalani berbagai ibadat, sama ada kita bertadarus atau kita khatam atau kita tahsin atau kita tadabbur atau kita qiyamul lail, kita tahajud, kita hidupkan ruh suasana jemaah yang sangat-sangat dituntut tahun ini. Selepas 2 tahun kita kurus rumah dan kita menghayati suasana ruh jemaah bersama dengan keluarga, sama ada melalui solat berjemaah atau khutbah Jumaat dalam rumah.
sampai semua suami pun jadi khatib, ya, boleh berkhutbah. So hari ini selepas 2 tahun kita tidak boleh menjalani aktiviti ruh jamaah. Hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh ulil amri juga untuk mengembalikan atau hidup balik ruh suasana jemaah. Nabi SAW bersabda, lis-saimi farhatan, bagi orang berpuasa 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama, yauma fitrih, waktu kita berbuka. Sama ada pada setiap hari kita berbuka puasa, kita sangat ada hari lebaran, pagi raya. Itu kegembiraan pertama. Dan kegembiraan yang kedua, waktu kita mati dan kita lihat, kita tengok apa yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala ganjaran yang dikurniakan atas ibadat berpuasa. Ya. Waktu tu kita sangat-sangat seronok, sangat-sangat gembira sampai kita teringin kalau kita boleh hidup balik, kita akan berpuasa sepanjang hayat. Masya-Allah. So memang sangat-sangat menarik. Dan kita gembiralah dengar lagu raya lah. Malaysia kan banyak lagu-lagu raya. Saya ada lagu raya yang diminati ke? Apa lagu raya Tuan Syekh paling minat? Saya banyak mengalami sebab pada 17 hari bulan 3 2020, saya last ceramah saya di Malaysia di sebuah surau di Selangor, and then selepas saya menyampaikan ceramah, saya buka Facebook, tengok alamak, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada buat pengumuman nak tutup pintu sempadan. So saya kejar pergi ke KLIA untuk balik ke Paris. So saya balik cepat-cepat ni, memang dalam suasana takut lah. Dan di KLIA pada waktu tu memang ramai manusia. Tak boleh nak bagi tahu, memang ramai sangat lah. So saya memang dah ada tiket dah ada, tapi tarikh dia lewat sikit lah pada 27. So nak change date tu, nak tukar tarikh tu, kena bayar banyak tau. Kena bayar untuk nak dapat seat tu. So apabila balik kita berasa aman, alhamdulillah sampai. Dan pada 1 hari bulan 4 tahun ini Malaysia dah buka. So saya boleh balik ke Malaysia dan boleh menyebarkan dakwah seperti biasa. Dan alhamdulillah lah, saya sangat bergembira walaupun tidak dapat raya tahun ini di Malaysia, tetapi alhamdulillah lah, ya, macam saya sebut tadi lah, kita walaupun berlainan tempat, berlainan masa, berlainan bangsa, berlainan bahasa, tapi kita tetap bersaudaraan. Dan kalau di Malaysia gembira, kita pun di Mesir sangat-sangat gembira juga. Walaupun saya tak pakai baju Melayu hari ini, jadi kita pakai baju uniform lah. Tak apa. Raya ke-30 nanti insya-Allah Tuan Syekh. Okey, baik, terima kasih Tuan Syekh. Kita di Malaysia sentiasa merindui dan juga mengalu-alukan Tuan Syekh untuk beraya bersama dengan kami dan juga berada bersama dengan kami insya-Allah. Kita nak beralih ke segmen seterusnya, Finas dan juga Fatih. Segmen ni lagi mendebarkan ni sebab ini first time ni saya buat ni untuk edisi khas raya ni. Alright Tuan Syekh, kita sebenarnya ada 3 sampul yang akan dipilih oleh antara ketiga-tiga tetamu kita, dan dalam sampul ini bukan ada duit raya, sebab penerbit kita tak nak bagi duit raya, dia nak bagi soalan. Dalam rehearsal tak ada pun tadi yang ni. Apa dia? Dalam rehearsal tak ada pun tadi yang ni. Dalam rehearsal tak ada. Ini kejutan namanya. Kalau tak nama kejutan. Okey, kita ada 1, 2, 3 nombor sampul ni. Mungkin kita beri ruang kepada Puan Finas dulu untuk memilih sampul. Nombornya ialah? Kita ambil 2. Nombor 2 Ya. Okey, Puan Finas adalah nombor 2. Fatih, Cikgu Fatih? 3. Nombor 3 dan Tuan Syekh nombor 1. Okey, untuk soalan Tuan Syekh saya akan bacakan nanti, tapi kita bacakan terlebih dahulu soalan daripada Puan Finas. Jika ia melibatkan nyanyian, sama sekali tidak. Ini soalan daripada Puan Finas. Alright. Nak ditujukan kepada Sir Fatih. Nyanyikan 2 lagu raya kegemaran anda. Allah. Oh, begitu cara dia. Okey. So bukannya Puan Finas yang kena Bukan. nyanyi? Saya yang kena nyanyi? Jangan tidak terlepas. Allah. Lagu raya 2 lagu raya kegemaran anda. Apa tajuk lagu raya yang Sir Fatih suka lah? Mungkin yang baru kan? Dilap-lilap raya ke? Tak ada Tiba-tiba dia macam tak ada lagu pula kan? Tak ada lagu. Dendam Merantau ke? Kena nyanyi 2 2. Sikit-sikit je kan? Selamat Hari Raya
Ucapanku kepada semua. Satu. Dia sajak. Dia lebih kuat. Ada yang kata itu bukan sajak tu, itu membaca lirik. Alright. Terima kasih Sefati. Okey, ni nombor 3. Okey, daripada yang dipilih oleh Sefati. Untuk Tuan Syekh. Okey Tuan Syekh, ini soalan daripada Cikgu Fati. Bersedia Tuan Syekh? Ya, saya. Risau je muka Tuan Syekh tu. Okey Tuan Syekh, sebutkan 5 perkara yang anda suka tentang Malaysia. Okey, Allahu Akbar. 5 perkara yang saya suka tentang Malaysia. Ya. Orangnya lembah lembut. Malaysia adalah tanah yang cukup baik, cukup subur untuk menyebarkan dakwah. Tiga lagi Tuan Syekh. Bahasanya Melayu, bahasa Melayu ni adalah bahasa yang sangat unik. Okey. Dan adalah bahasa yang paling banyak orang Islam berbicara di seluruh dunia. Lebih lagi pada bahasa Arab. Okey? Yang keempat, saya suka kecek Kelantan. Walaupun sudah lama tidak kecek Kelantan, tapi saya suka sangat kecek Kelantan. Cuba kecek sikit Tuan Syekh. Kau nak dengar nak oyak lagu mana? Nak royak lagu mana? Hebat Lama sangat tak kena budu poyok peta. Itu dia. Itu dia. Memang lama sangat tak kena lah. Apa nama ni, perkara yang kelima, apa lagi Ada lagi nak royak? Apabila saya nak landing di Malaysia, walaupun sudah lama tidak bercakap Melayu, tetapi apabila pramugari umumkan kata, tuan-tuan dan puan-puan sila duduk di tempat anda, kita akan mendarat sebentar lagi. Saya pun jadi bahasa Melayu itu seolah-olah datang. And then kita sampai, kita tengok, welcome to Malaysia, it's truly Asia. So saya pun berasa macam duduk di rumah saya sendiri. Masya Allah. So Malaysia is my second home. Dan Alhamdulillah saya sangat suka Malaysia. Dan terima kasihlah kepada orang Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk berdakwah di Malaysia. Selamat maju jaya dan selamat Hari Raya. Okey, terima kasih juga Tuan Syekh, penerbit kita, Tuan Yusof, kirim salam kepada Tuan Syekh. InsyaAllah selamat Hari Raya Tuan Syekh. Okey, soalan daripada Tuan Syekh kepada Puan Finas kita. Gambarkan 5 perkataan mengenai Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya, lagu raya, Okey. baju raya, Raya. balik kampung, traffic jam, bloated, maksudnya perut kembung, makan macam-macam. Okey. Itu adalah Hari Raya Aidilfitri. Cukup cantik. Terima kasih Puan Finas. Okey, kita nak terus saja kepada kesimpulan bersama dengan tetamu-tamu kita. Kita terus dengan Puan Finas terlebih dahulu. Sebelum itu kita juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah atas penghargaan dan juga anugerah yang diterima wanita di dalam media baru-baru ini. Alhamdulillah kita berada dalam industri media ini juga amat berbangga dengan pencapaian yang ditunjukkan oleh Puan Finas. Ia menjadi inspirasi kepada masyarakat. Di samping menjadi inspirasi, apa lagi akan diusahakan oleh Puan Finas selepas ini? Mungkin untuk melihat media bukan hanya sebagai pelapor, tetapi sebagai satu sumber untuk kita melihat perubahan kepada masyarakat dan juga set tingkah laku masyarakat. Ya, sebenarnya selaku pengamal media sejak 2006 hingga 2022, insya-Allah tidak akan berhenti di ketika ini. Saya hanya berehat seketika, mengambil masa dan memilih apa yang terbaik. Namun saya akan terus meneruskan perjuangan menjadi seorang pengamal media yang mana memperjuangkan kebenaran dan memberi satu sudut pandang kepada masyarakat bahawa berdialog itu okey, berbeza pendapat itu okey, namun kena selalu tabayun. Itulah yang perlu, itulah hasrat saya, perjuangan saya agar masyarakat di Malaysia ini
mempunyai sikap sentiasa tabayun, sentiasa terbuka untuk berbeza pandangan dan sentiasa mengamalkan dialog dalam mendapatkan pencerahan. Dan selamat Hari Raya kepada semua, dan saya mengharapkan gunakan kesempatan Aidilfitri kali ini dengan penuh kesederhanaan dan juga gunalah peluang yang ada selagi kita ada ini bersama-sama dengan mereka yang really matter to us. Selamat Hari Raya. Ya, raya di mana? Melaka. Melaka. Okey, alhamdulillah. Okey, orang Melaka boleh jumpa Finas kalau ada kesempatan Ya, boleh insya-Allah di Jasin. Okey, alright. Cikgu Fatih, apa harapan ataupun mungkin target lepas ni nak tambah billboard dekat highway ke? Oh, tak ada. Cikgu Fatih, silakan. Untuk Saya cuma nak sampaikan ringkas. Bersyukur dulu. Ya. Kemudian kita akan jumpa jalan keluar. Daripada situ kita improve. Ya. Dan kepada semua student yang ada, saya selalu sampaikan perkataan ataupun ayat ni. Bukan bagaimana kita bermula, tapi bagaimana kita berakhir. Okey. Selamat Hari Raya. Masya-Allah. Enjoy your day. Meremang bulu roma saya. Okey, terima kasih Cikgu Fatih. Alhamdulillah, guru yang menjadi inspirasi kepada anak-anak muridnya. Tuan Syekh, di kesempatan ini juga daripada Tuan Syekh, bukan saja untuk ucapan Hari Raya tetapi juga pengharapan daripada Tuan Syekh untuk masyarakat dan juga penonton-penonton kita hari ini, Tuan Syekh. Okey, terima kasih. Saya ada dua pesanan. Yang pertama, kita selepas 2 tahun kita tidak boleh beropen house. Jadi kena berjaga-jaga. Ya, takut kita tak berkesempatan puasa 6. Jadi saya tahulah Malaysia ni, kalau saya beraya di Malaysia banyak sangat dapat jemputan open house. Jadi berjaga-jagalah. Boleh kita kita hadir open house tapi jangan lupa berpuasa 6. Yang kedua, jangan lupa minta maaf dengan semua orang supaya kita dapat hapuskan segala dosa. Jadi itu sajalah yang saya nak pesan kepada rakan-rakan saya dan juga pada semua kawan-kawan di luar sana. Dan saya mengakhiri kalam saya dengan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada Tuan Syekh yang berada nun jauh di sana. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih Puan Finas, terima kasih Cikgu Fatih, terus menjadi inspirasi. Puan Finas terus menjadi inspirasi bukan saja saya tetapi mereka di luar sana. Cikgu Fatih terus menjadi inspirasi pada anak-anak muridnya. Tuan Syekh juga insya-Allah terus menyebarkan dakwah Islamiah dan juga terus saja untuk kita memberikan peringatan kepada umat dari semasa ke semasa. Terima kasih bersama dengan kami bagi pihak penerbit, Encik Yusof dan juga pembantu penerbitan Cik Aslam juga mengucapkan selamat Hari Raya, dan juga nama-nama lain yang tidak saya sebutkan yang menjadi tulang belakang dan juga nadi untuk penerbitan Wacana Sinar. Alhamdulillah kita sampai ke edisi Raya pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda setia dan juga menonton kami. Maaf salah dan silap kalau mungkin sebelum bulan Ramadan ataupun sepanjang bulan Ramadan ada terkasar bahasa ataupun mungkin tersalah bicara. Biasalah Puan Finas, wacana ni dia macam lain sikit. Dia lain macam sikit. Tapi apa-apa pun insya-Allah sama-sama kita bermaafan sewaktu lebaran ini, dan kita akan jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, SOP jangan lupa. Ni boleh buka ni. Dia boleh buka dah. Buka. Sini buka. Jom kita makan. Kita offer dekat chef. Share kita makan chef.